Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Namun kasih sayang seorang abang kepada adik kandungnya yang terlantar sejak lahir nyata tidak berbelah bahagi. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, bagi Khairul Anwar Razwan, tanggungjawab menjaga adiknya Nurul Haida akan tetap digalas sehingga hujung nafas. Jauh sekali untuk mengeluh, lelaki berusia 41 tahun ini menganggap ia sebagai satu ujian yang perlu ditempuhi. Wartawan Nasra Awani Hasimi Muhammad menyingkap suka duka kisah dua beradik ini. Inilah rutinnya harian yang perlu dia lakukan oleh Encik Khairul. Dulu ibu bapanya tempat bergantung harap. Namun kini semuanya berubah sejak kedua ibu bapa tercinta kembali dijemput Ilahi. Ramadan dianggap sebagai sumber kekuatan, Aidilfitri sebagai satu sinar cahaya untuk dua beradik ini kembali bersemangat untuk meneruskan hidup. Bapanya Razwan Nordin, 67 tahun meninggal dunia pada 7 Mac lalu akibat kegagalan hati. Lebih kurang 10 bulan selepas itu, dua beradik ini sekali lagi diuji apabila ibunya, Kamariah Ahmad Nur, 63 tahun pula, kembali kepada Sang Pencipta akibat paru-paru berair. Sejak detik itu, Khairul terpaksa berhenti kerja sebagai pemandu lori dan pulang ke pangkuan adiknya. Sebelum ni pun hampir setahun lebih 2 tahun mak saya dah kurang kesihatan, dah menurun. Waktu tu lah saya dah mula bantu jaga dia. Jadi saya tak ada rasa macam terkejut sangat lah. Sebab kan kita dah mula 2-3 tahun sebelum tu kita dah mula. Dan lagi satu, saya tak pernah duduk keluar, memang duduk dengan ibu dengan rumah. Jadi saya nampak dengan mata saya sendiri macam mana mak saya uruskan dia. Jadi alhamdulillah dari situ pengalaman tu yang saya gunakan untuk jaga dia sekarang. Melalui episod pilu ini, Haida, 38 tahun, memerlukan pemerhatian dan penjagaan rapi sejak dia mengalami mati otak seawal usia 2 bulan. Dia hanya terlantar di atas tilam dan tidak boleh bergerak ke mana-mana jika tidak dibantu termasuk makan dan minum. Lebih membimbangkan, 2 atau 3 kali sehari, Haida akan diserang sawan, paling teruk sehingga 7 kali sehari. Hanya Khairul dan arwah ibu bapanya sahaja yang tahu kerenah untuk menjaga Haida. Bahkan dia tidak akan sesekali menyerahkan adiknya itu kepada orang lain. Kalau ada pun saya tak akan menang. Macam dia cakap tadi lah, tak ada orang yang mampu boleh jaga. Macam dia ada kiat dia, dia ada cara dia, cara bagi makan dia, cara bagi minum dia, cara nak menguruskan pakai buang dia. Lagi satu, dia perempuan. Jadi saya kena cari ni mahram dia. Saya bukan tak boleh bagi suka orang. Dulu ada orang datang nak mengurut, saya tak bagi. Yang nak sentuh-sentuh dia, saya lah bertanggungjawab ke atas dia. Ketika ditemui, raut wajah Khairul langsung tidak menunjukkan rasa putus asa. Apa yang meniti di bibirnya hanyalah ungkapan reda dan percaya kepada ketentuan ilahi. Pesanan terakhir arwah ibunya menjadi sumber kekuatan untuk Khairul terus berbakti kepada adik kesayangannya itu. Ke hospital sebelum mak saya meninggal, mak saya pesan, janji adik saya sihat. Dia dah senang hati lah. Dia pasal saya jaga adik elok je. Kalau kita percaya Allah tu dah tentukan. Allah perancangan sebaik-baik perancang. Jadi macam mana kau rancang pun perancangan Allah yang akan terjadi. Jadi saya redha lah dengan apa pun ketetapan yang Allah dah ni. Malah soal jodoh juga diserahkan kepada Allah jika suatu hari nanti hadir seorang wanita yang sanggup berkongsi susah senang bersama. Namun sebagai seorang lelaki, dia tidak mahu terus hidup mengharapkan belas kasihan saudara mara dan masyarakat. Sebelum ni, awal lagi benda tu benda pertama yang tengah fikir sebelum benda jadi. Dan benda terakhir dia, saya cakap tadi redha lah. Terserahlah, dekat Allah lah yang kita cakap. Kalau kau yakin dengan Allah, itulah dia. Benda yang kamu tanya tadi, itu benda pertama sekali saya fikir sebelum berpuluh tahun dulu saya dah fikir benda tu sebelum jadi benda-benda semua kan. Setiap hari, Khairul hanya mampu mendadah tangan memohon agar Yang Maha Esa tidak menjemputnya lagi pulang ke negeri abadi. Ketika ini, Haida memerlukan bantuan keperluan asas seperti makanan dan minuman serta lampin pakai buang. Untuk mengisi perut pula, dua beradik ini bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan. Selain itu, terdapat juga pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak Masjid Kampung Pak Cet Pekan Batu 14 Hulu Langat yang turut menyalurkan sumbangan.
Orang ramai yang ingin meringankan beban Khairul dan adiknya boleh menyumbang ke akaun bank Islam bernombor 12-092-02-325-2151. Laporan Hasimi Muhammad, Astro Awani.